Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan sambung dengan topik yang sama pada minggu lepas, iaitu wang. Cuma hari ini kita akan buat wang untuk darab dan juga bahagi. Darab dan juga bahagi. Okey. Kenapa kita kena belajar darab dan bahagi? Okey, misalnya saya bagi contoh, sebagai satu contoh. Kita pergi kedai, kita nampak satu barang ni. Okey. Okey lah, sebagai contoh, kalau kita pergi kedai motosikal, contoh harga motosikal satu ni, harga dia sebagai contoh satu motosikal harganya adalah RM5,215 dan 30 sen. Jadi untuk satu motor harga dia yang ni. Tapi saya pergi kedai, saya nak beli 7 buah motosikal. Jadi macam mana saya nak kira harga keseluruhannya? Kalau harga satu motosikal harganya RM5,215 dan 30 sen, saya nak beli 7 motosikal. Jadi macam mana nak kena buat? Adalah, sebab tu kita kena belajar darab. Jadi harga untuk ke-7 motosikal, kita kena darab dengan 7. Okey, kita kena darab dengan 7. Untuk satu harganya ni, tapi kita nak 7. Macam mana kita nak buat? Kita darab lah. Okey, macam mana nak buat? Kita buat dalam bentuk lazim. Macam mana kita nak buat dalam bentuk lazim adalah cara yang senang sahaja, iaitu bentuk lazim kita tulis macam biasa. Okey, macam ni bentuk lazim macam biasa. Cuma apa yang penting ialah kita kena letak RM dekat sini. Buat macam biasa. Tulis kali dengan 7. Jadi kali macam biasa ialah 0 darab 7, 0. 7 darab 3, 21. Letak sini. 2 dekat sini. 7 kali 5, 35. 35 campur 2 berapa? 37. 3 letak dekat sini. Okey. Apa yang penting ialah, nampak ni perpuluhan dekat sini. Untuk menunjukkan yang ini, di sebelah sini adalah nilai sen. Dan di sebelah sini semua ni adalah nilai ringgit. Okey, ringgit dan sen. Jadi kita sambung. Okey, tadi kita dah buat apa? 7 kali 5, 35 campur 2, 37. 7 kali 1, 7. 7 campur 3 berapa? 7 campur 3 adalah 10. Letak kosong kat sini. 10. Okey. 7 darab 2, 14. 14 campur 1, 15. Okey. 7 darab 5, 35. 35 campur 1 berapa? 36. RM jangan lupa letak. Jadi ini jawapan dia. Jadi untuk satu motosikal harga dia RM5,215 30 sen. Tapi untuk 7 harganya berapa? RM36,500. RM7 dan 10 sen. Ini jawapan dia. Sebab tu kita belajar darab. Okey, tak semestinya motosikal apa-apalah. Contohlah kalau saya tunjuk contoh yang lain, seperti contoh saya ada sewa satu rumah ni. Saya ada sewa satu rumah. Okey, saya berhasrat untuk sewa rumah selama 7 bulan sahaja. Okey. Contohlah dekat satu tempat ni bernama Taman Bunga Negara. Tahu tak Taman Bunga Negara dekat mana? Dekat Shah Alam kan? Okey, Taman Bunga Negara. Ada satu rumah ni. Alright, ada satu rumah. Okay, ni anggaplah ini rumah ya. Okay, saya nak sewa satu rumah ni selama 7 bulan. Saya jumpalah pemilik rumah itu. Pemilik rumah ni berkata, okey, ni pemilik rumah ni lah. Saya nak sewa daripada dia. Dia kata untuk 1 bulan, sewa rumah adalah sebanyak RM1,217 dan 50 sen. 1 bulan harga dia RM1,217 50 sen. Jadi saya nak sewa 7 bulan. Jadi kalau saya nak sewa 7 bulan, berapakah harga keseluruhannya?
Apa yang kita kena buat ialah kita kena bahagi ke darab lah kan, sebab kita nak tahu 7 bulan. 1 bulan 1217. So 7 bulan adalah macam mana darab. Sebab tu kita kena belajar darab. Jadi RM 1217 sen darab dengan 7. Macam mana kita nak buat? Bentuk lazim macam biasa, tulis balik. Ni perpuluhan ni jangan lupa untuk menunjukkan yang di sebelah kanan ni adalah nilai sen dan sebelah kiri adalah nilai ringgit. Kali dengan 7 dekat bawah, kali. Macam biasa. RM jangan lupa letak sini RM. So kali macam biasa. Boleh? So ini adalah jawapan dia dan salin balik jawapan dekat sini. Alright. Jadi darab ni penting lah untuk kita tahu berapakah jumlah sebenarnya. Contoh kalau satu batang pensel, batang pen ni, contoh harga dia RM5. Jadi saya nak beli 100 batang pen. Macam yang kita kena buat ialah kita kena darab. Tak kisahlah apa-apa barang, kita kena darab. Okey. Macam tadi yang pasal yang kes rumah tadi tu, dia kata 1 bulan harga dia 1217 sen. Itu 1 bulan, tapi saya berhasrat saya nak duduk 7 bulan. Macam mana harga untuk semua, untuk keseluruhan 7 bulan tu kita kena darab. Okey. Jadi basically untuk darab ni dia more tu ni lah, untuk jumlah keseluruhannya lah. Macam contoh yang saya bagi dia, 1 pen harga dia RM5, tapi saya nak beli 100 pen. Kenalah darab dengan 100. RM5 darab dengan 100. Betul? Bukan pen je lah, apa-apalah, motosikal ke, kedai kamu jumpa gula-gula ke, apa-apalah, apa-apa barang yang dijual dan kita pun nak beli. Macam tu lah kita kena darab. Okey, macam mana kalau untuk bahagi? Tadi darab, kalau bahagi pun samalah. Bahagi pun kenalah bahagilah sorry saya tak nampak. Okey, alright. Okey, bahagi. So bahagi ni bila kita kena guna ni? Contohlah saya boleh katakanlah, contoh bahagi yang kita boleh tengok sebagai contoh ialah, contoh saya ada RM 45,000. Ni bayangkanlah saya ada RM 45,000 dalam bank saya, walaupun saya tak ada duit sebanyak ni. Tapi doakanlah saya ada nanti, okey? Okey, RM 45,000 tunai, RM45,000 tunai. Okey, RM45,000. Okey, dalam akaun bank. Tapi saya rasa duit ni saya nak sedekahkan dekat 10 orang yang tidak berkemampuan. Okey, bayangkan ada 10 orang yang tidak berkemampuan di luar sana. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya kena, okey, bayangkan ada 10 orang yang tidak berkemampuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 orang yang tidak berkemampuan. Jadi RM45,000 ni saya nak sedekahkan dekat setiap semua orang ni, 10 orang ni. Dan saya nak sedekahkan sama rata. Sama rata. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena bahagikan. Okey, soalan saya mudah. Berapakah jumlah yang diterima oleh seorang yang tidak berkemampuan ni? Jadi setiap seorang ni dapat berapa? RM45,000 ni semua kan? Jadi seorang ni dapat berapa? Apa yang kita kena buat ialah kita bahagi. Macam biasa, senang je bahagi. RM bagi dengan 10. Jadi buat jalan kira macam biasa. Ni kamu buat sendiri. Okey, ni bentuk lazim, jangan lupa RM. Ini penting, RM letak sini, RM letak sini. Macam nak kira, buat macam biasa. Okey, jadi kita akan dapat, ini bila saya dah buat semua, ni buat sendiri kita akan dapat RM 4,500.
Okey, jadi setiap seorang ni akan dapat, seorang dapat 4,500, seorang dapat 4,500, ini pun dapat 4,500. Semua ni dapat 4,500 setiap seorang. Jadi itulah pentingnya kita kena belajar bahagi. Tak kisahlah apa-apa yang melibatkan wang yang kita nak kena bahagikan. Macam ni saya ada 40,000 saya nak bagi setiap 10 orang ni. Ataupun sebagai contoh lain ialah, contoh dalam satu pertandingan ni, okey, ada tim, ada satu kumpulan nama dia kumpulan hebat. Nama kumpulan ni kumpulan hebat. Kumpulan hebat masuk satu pertandingan apa? Pertandingan inovasi. Okey. Kumpulan hebat telah memasuki pertandingan inovasi peringkat daerah. Jadi, kumpulan hebat ni mempunyai sebanyak 8 orang. Bila mereka memasuki pertandingan tersebut dan mereka telah memenangi RM berapa? Contoh 5, 2 52846. Mereka telah memenangi, satu kumpulan ni tengah memenangi RM RM52,846. Ni hadiah. Banyak pertandingan inovasi ni. Banyak ni. Okey. Jadi, macam mana kalau mereka dah menang, mestilah setiap seorang ni nak duit diorang kan, betul tak? Jadi macam mana diorang kena buat? Ialah diorang kena bahagi. Okey. Untuk bagi sama rata, adil. Okey, jadi apa kita kena buat ialah kita kena bahagi RL 52,846 RM52,846 bahagi dengan 8 orang. Macam nak buat? Macam biasa. Dah pernah belajar kan bahagi? Buat bentuk lazim. Nanti dalam latihan nanti garis ni kena straight sebab saya tengah pegang phone kat sebelah ni, so saya tak ada pembaris untuk pegang. Okey. Jadi buat macam biasa, kira kita dapat apa? Okey, tak apa, kita buat samalah. Okey, macam mana ni? Kita buat kat sebelah lah, senang sikit. RM52,846 bagi 8. Okey, ni kita dapat apa? 6 48 2,8 berapa? 4. Ni. Okey, 48. 8 kali berapa dapat ni? 8 berapa dapat 48? 6 kan? Okey, 8 6 48. 4 dekat sini boleh ke? Apa darab 8 dapat 4? Tak ada kan? Tak boleh. Dia kosong lah. Kosong. Okey, 4 6. Jadi ini berapa? Dapat 46. Berapa darab 8 dapat 46? 45. Betul ke? Betul. 5 darab 8 40. 6. Tapi dia habis kat sini. Dah nombor dah. Kita tak boleh habis kat sini. Kita kena ada sin dia. Okay. Bayangkan. Okey, kita letak sini. Kita tak boleh habis dekat baki ni tau. Kita kena habiskan baki ni. Baki tu kena kosong. Apa yang kita kena buat ialah kita letak kosong dekat sini, letak kosong dekat sini. Letak 2 kosong. Jadi yang ni bawa turun bawah. Okey. Berapa? Berapa darab 8 dapat 60? Jadi 7. 7 kali darab 7 kali 8 56. Jadi 0 tolak 6. Tak boleh 10. 4. Okey, ini potong jadi 5. Okey, 4 40. Jadi berapa darab dapat? Berapa darab 8 dapat 40? 5 40. So ada baki lagi tak? Dia dah kosong. Okey, jawapannya ialah okey, yang ni jangan lupa letak perpuluhan dekat sini. Titik dekat sini. Kan kita letak sini titik kan, kita letak kosong-kosong. Ini pun kena titik. Jadi
Inilah harganya, bukan harga, inilah jumlah wang yang diterima oleh setiap ahli kumpulan. Kumpulan apa tadi? Saya lupa nama ni. Kumpulan hebat. Seorang akan mendapat RM 6,605 ringgit dan 75 sen. So setiap seorang akan mendapat harga wang sebanyak ini. Sebab tu kena bahagi. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Kita buat kali, kita buat darab dan bahagi. Okey, saya akan bagi latihan, kamu buat semua latihan tersebutlah. Alright, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.